Tengok atas meja aku hari-hari macam mana. Macam-macam. Pada tu aku dapat jugalah DM follower aku cakap, Datuk, dia nak mengadu kat aku. Dia kata, Datuk, ada kawan-kawan saya tu sakit hati dengan Datuk. Dia boleh kata Datuk bajet-bajet suci, buat-buat baik, amalan apa semua, kuno-kuno nak sebab nak lakukan produk. Allah ya Tuhan ya Rahman ya Rahim. Tak ada benda lain dalam kepala hampa yang hampa nak fikir tu kan. Sakit hati dengan aku tu pasal apa? Besok ni aku nak jalan terus saja. Tak mau tarik hampa lagi dah. Yang non-Muslim ni boleh puji aku, boleh percaya kat aku, boleh kata aku ni semua baik lah apa semua. Yang hampa yang lahir-lahir keluar pada bur mak hampa tu, orang dah bang kat telinga hampa boleh kata dekat orang yang lain. Apa punya perangai ni? Aku segong sekali. Kalau hampa nak tahu, aku sanggup tinggalkan bisnes reloyang tu sebab aku tak mau tanggung apa-apa dosa. Sebab supply dengan demand tak matching. Sebab kan hampa terlampau nak banyak, aku tak mau. Aku tak mau bagi hampa lagu tu. Sebab tu aku tinggalkan, aku bagi dekat kaedah. Tak apalah, yang tu makanan. Sebab dia punya khasiat tu taklah kata banyak dan taklah juga tak berkhasiat langsung. Tapi ni suplemen. Benda yang berkhasiat, berguna untuk orang. Aku terpaksa teruskan. Jadi aku terpaksa fikir setiap kali macam mana nak upgradekan supaya memuaskan hati orang pada masa yang sama. Faham ke tak? Aku sanggup tinggalkan produk bisnes reloyang tu walaupun dia menjanjikan aku jutaan ringgit. Tapi disebabkan kerana aku ikhlas, maka aku tinggalkan, aku berikan kepada Kak Ida. Sebab aku tak mau nak berjawab dengan siapa pun. Tak baik lagi ke aku ni? Jahat lagi ke aku ni? Baik tuan-tuan dan perempuan sekalian, hari ni kita nak kupas sikit pasal hadis kursi. Aku berlambat dah duk tanda ni yang diu nak bagi tahu kat hampa. Masa dia tak ada. Tak apa, bismillahirrahmanirrahim. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jawab sallallahu alaihi wasallam tu. Tiada perdebatan dalam kebenaran, yakni hak yang berlaku di dunia lebih sengit daripada perdebatan orang-orang yang beriman terhadap Rabbnya tentang saudara-saudara seiman mereka yang dimasukkan ke dalam neraka. Apa maksud tu? Maksudnya Nabi bersabda, Nabi kata, tak ada orang yang duduk berkelahi, tak ada orang yang akan berdebat, okey? Berdebat pasal terhadap orang-orang Islam yang lain. Ini merupakan satu perdebatan yang akan berlaku yang mana paling hebat, paling sengit terhadap saudara Islam yang lain, terhadap Rabbnya. Maksudnya kita akan berdebat dengan Allah pasal sesuatu hak di mana kenapa saudara Islam kita yang lain tidak diperlakukan dengan benda yang sama sebagaimana Allah memperlakukan benda itu terhadap kita. Faham tak? Kita heran. Pasal apa dia tu Islam tapi dapat lagu ni? Kita heran. Kenapa dia Islam, dia dapat lagu ni? Contohnya, untuk aku bagi contoh bagi yang faham ialah baginda bersabda, mereka, yakni orang-orang yang beriman berkata, wahai Rabb, mereka dulu solat bersama kami, puasa bersama kami, berhaji bersama kami. Tetapi kenapa engkau ya Rabb masukkan ke dalam neraka mereka-mereka ini? Maka baginda bersabda, dia berfirman, pergilah dan keluarkanlah dari neraka orang yang kamu kenal daripada mereka yang berada di neraka. Baginda bersabda, maka mereka pun datang dan mengenal mereka daripada postur tubuh mereka. Orang yang mereka kenal itu ada yang terbakar api sampai ke pertengahan betis, ada yang terbakar sampai ke dua-dua mata kaki. Kemudian mereka berkata, wahai Rabb kami, telah kami keluarkan mereka yang engkau perintahkan kepada kami. Lalu Allah berfirman, keluarkanlah sesiapa saja yang ada di dalam hatinya iman seberat 1 dinar.
Kemudian Allah berfirman lagi, yang di hatinya ada iman seberat setengah dinar. Sampai dia berfirman lagi, yang di hatinya ada iman seberat biji atom. Hadis riwayat Ibnu Majah. Faham ke tak apa ni? Kan buta perut pagi-pagi ni tak erti. Makna kata Nabi pernah bersabda di dalam hadis Qudsi, akan ada perdebatan di antara orang-orang yang beriman kepada Allah dengan sama Muslim yang lain. Kenapa debat itu berlaku? Kerana mereka hairan kenapa orang yang beriman sama mereka tu ada yang puasa dengan mereka, buat haji dengan mereka, solat dengan mereka, buat apa benda sama dengan mereka lah. Tetapi Allah masukkan ke dalam neraka nanti. Jadi, kemudian apa Allah kata? Allah kata apa tadi aku cakap, mana dia? Pergilah dan keluarkanlah daripada mereka orang yang kamu kenal, daripada mereka yang berada di neraka. Masa kata kita heran, katalah dalam keluarga kita, okey, ataupun kawan-kawan kita lah. Kita ni sama-sama buka puasa dengan dia, sama-sama pergi semayang dengan dia, apa semua. Tapi tiba-tiba nanti bila hari pembalasan kita lihat kita tidak dimasukkan dalam neraka, dia dimasukkan dalam neraka, dan kita berdebat. Kenapa? Kemudian Allah berfirman, pergi dan ambillah mereka keluar daripada neraka. Masa kita ambil kawan kita tu daripada neraka tu, ada yang dah terbakar kaki, yang terkelok biji mata, yang dah terburai otak, macam-macam. Sebabnya ada benda-benda yang kita tak tahu yang mereka lakukan. Sebagai contoh, katalah kita semayang jemaah dengan dia. Makna kata kita baik, dia pun baik lah. Lepas tu kita balik rumah, dia pergi cari pelacur. Katakanlah sebagai contoh, kita tak tahu dia pergi cari pelacur, tapi Allah tahu tapi kita sama-sama semayang dengan dia tadi. Betul tak? Jadi bila di mahsyar, di akhirat nanti, Allah tunjuklah, oh dia ni gini-gini, dia ni gini-gini. Jadi kita heran, kita berdebat. Kenapa? Tapi sebenarnya ada benda yang kita tak tahu yang dia buat, maka dia dimasukkan dalam neraka. Tetapi Allah kata, kalau macam itulah hang berdebat dengan aku, maka pi neraka, pi tarik kawan hang tu keluar. Maka kita pun pi tariklah orang yang berjemaah sama kita tadi. Tapi dia pi rumah pelacur, kita balik rumah pi kat bini kita. Tapi bila kita tarik dia daripada neraka tu, maka dia tu dah dalam keadaan separuh terbakar. Kenapa Allah kata suruh kita pi ambil mereka kat neraka tu? Sebab mereka sebenarnya di dalam hati ada iman yang sebesar 1 dinar, setengah dinar, mahu pun sebesar atom. Makna kata, kalau dia boleh semayang dengan kita jemaah, dia bersyahadah, dia berselawat, dan dia mempercayai bahawa Allah menyuruh dia untuk bersolat, itu adalah satu iman, adalah satu cabang iman. Makna kata dia itu layak untuk kita pergi dekat neraka dan tarik tangan dia keluar daripada neraka itu. Masya Allah, subhanallah. Itu menunjukkan betapa kasih Allah kepada hamba-hambanya. Faham ke tak? Dan betapa adil Allah itu kepada hamba-hambanya. Dan Allah seboleh-bolehnya tidak mahu menghukum. Kita kena apa, cik? Kita kena ada satu sifat, yakni tidak menzalimi diri kita sendiri. Benda tu banyak tulis dalam Quran ni. Jangan kita menzalimi diri sendiri. Sayangkah kulit kita yang cantik ni? Tak sayangkah rupa parah kita ni dah telan tinik, berebut bagaimana gila telan tinik, cari duit telan tinik, segak bukan main gebu macam founder dia. Lah kita zalim diri kita sendiri, kita biar api neraka tu jilat, mamah, gigit. Tubuh badan kita yang dah serak kita duk jaga ni, akhirnya kerana perbuatan kita yang tak patut. Sebab itu Allah kata, jangan zalim diri kita sendiri. Ni zalim lah. Sat hampir semayang, sat hampir rumah cari perempuan, melacur berzina. Ini zalim. Tetapi walaupun kita zalim dan kita buta perut, biar suruh api itu, ni api merah, api hitam tu gigit makan tubuh badan kita. Tetapi Allah kata, kalau ada sebesar dinar, tak ada sebesar dinar, setengah dinar, tak ada setengah dinar, sebesar atom pun jadilah asbab untuk kita ditarik keluar oleh muslimin yang lain, sahabat kita yang lain, semasa kita bersahabat di
dunia ini untuk keluar dan melangkah daripada api yang sedang memakan kita itu. Subhanallah. Sebab tu kita kena berkawan juga, silaturahim. Sebab tu aku buat ejen sistem. Sebab tu hampa semua kena baik-baik dengan orang-orang ni semua di dalam circle Rizal Ibrahim. Kalau hampa tak baik dengan ejen tu, hampa kira nak bergaduh saja. Besok tu ejen tu tak teringin nak tarik tangan hampa tu pada neraka walaupun hampa minta tolong. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ejen, ingat tak aku pernah marah kat hang dulu pasal apa tak dapat stok promo. Tolonglah hang aku kan. Tolonglah. Hang semayang, ejen semayang, aku pun semayang. Tetapi hang duk di dalam neraka. Pasal apa? Kerana perbuatan hang menghina manusia lain ketika itu. Ejen tu nak tolong kah? Tapi aku percaya ejen aku insya-Allah akan berpaling muka mereka dan menarik tangan-tangan hampa ni keluar daripada neraka. Kerana di dalam hati hampa ada sebesar atom iman kepada Allah. Tapi kalau mereka tarik pun, janganlah kita saja-saja pi campak badan kita dalam neraka tu. Faham ke tak? Disebabkan perbuatan bengong kita. Jadi takat tu je lah aku nak marah hampa hari ni. Okey ke tak? Okey lah kan? Baik, jadi Alhamdulillah hari ni dapat kita selesai bagi satu hadis kursi ke hampa. Bila aku baca aku rasa, ni kena habak dia ni tak boleh simpan-simpan. Sekejap aku tak panjang umur. Sekejap lagi rogi. Ni nampak ni, dew. Siap tulis lagi dew, tahu tak? Aduh, okey. Jadi terima kasih banyak. Kemarin pun aku tak ada nak kata apa. Terima kasih kepada semua yang membeli, kepada yang bersabar, ya. InsyaAllah aku buat ni atas kerana lillahi ta'ala. Dan ada sebab aku limitkan, sebab aku tak mau aku punya bahan aku tak mau produk ini aku tu bergelimpangan macam produk-produk orang lain yang tidak ada kualiti itu. Dan aku kena jaga sebab ini adalah amanah Allah kepada aku untuk hampa. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak sambung sikit lah. Sebab tadi tak ada sound effect. Bila hampa dah masuk dalam neraka tu, walaupun hampa pernah sembayang ke, puasa ke apa, hampa dah kena campak masuk disebabkan kerana perangai hampa yang tak senonoh tu. Hampa pun cakap lah, tolong. Abang Ibrahim, tolong Abang Ibrahim. Abang Ibrahim, tolong Abang Ibrahim. Abang Ibrahim. Baru hampa tahu. Jadi kita ni kena jaga perangai kita supaya kita tidak pernah tergelincir daripada buat yang kebaikan. Walaupun orang ataupun kawan kita ingat kita ni baik, tapi Allah mengetahui segalanya. Balas tetap balas, tapi cuma akhirnya Allah akan memberi juga kemaafan kepada kita, belas kasihan kepada kita melalui kawan-kawan kita, supaya kawan kita itu datang dan menarik kita keluar daripada api neraka. Sakit je, oi. Bukan api dapur, api neraka. Juga ada ejen aku yang kat dalam neraka dan pembeli yang nak menuju ke jalan ke syurga. Tiba-tiba dengar panggilan. Ejen panggil, Kak Tima sakit, Kak Tima sakit. Apa pula panggil aku? Kata si pembeli. Oh, rupanya ejen. Kak Tima ingat tak saya ejen 0542. Ingat tak saya refund duit Kak Tima cepat lepas tak dapat stok tu. Saya refund full dengan secepat mungkin. Oh, hang ke? Hang duk terbakar ni. Mai aku tarik tangan hang. Mai lah cik. Jom kita masuk syurga. Hang pernah buat kat aku. Hang pernah buat baik kat aku. Jom aku tarik tangan hang. Lagu tu. Tak faham lagi ke konsep ni? Tak faham lagi? Hampa langsung terjun try tengok kat api dunia ni dulu. Takut ke tak?